Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang dipanjatkan kehadrat ilahi. Semoga kita sama-sama dapat mendepani pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mukadimah bagi bicara naratif pada malam ini, saya memulakan dengan memetik kata-kata ajaran ataupun pengasas dan Confucius pernah mengatakan, sekiranya kamu inginkan hasil yang baik dalam masa sebulan, maka kamu tanamlah jagung. Namun sekiranya kamu inginkan hasil yang baik dalam masa setahun, tanamlah anak pokok. Tetapi sebaliknya, sekiranya kamu inginkan hasil yang baik untuk kebaikan bangsa dan juga negara, maka kamu didiklah anak-anak muda yang ada. Maka dalam hal ini juga seorang bekas pemimpin Indonesia pernah bersetuju, berikan aku 10 orang pemuda, maka akan aku gegarkan dunia. Ini membuktikan betapa kepimpinan beliau itu sendiri digambarkan dan juga ditamsilkan bagaimana ia memberikan impak yang cukup besar terhadap pembangunan sesebuah negara, dan juga apabila beliau itu tidak dapat membentuk jati diri yang kukuh, maka pengukuhan bangsa dan juga negara itu akan menjadi terjejas disebabkan beliau tidak mampu untuk menjadi peneraju dan juga pelapis masa hadapan. Pada malam ini kita akan bercerita tentang bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara pada tarikh ini 15 Mei 2020, maka kita akan membawakan yang lebih mendalam dan juga penumpuan yang lebih jelas tentang bagaimana kita melihat analisis isu kepada masa depan belia bersama bicara nanti pada malam ini. Semuanya seketika lagi, teruskan bersama kami selepas ini. Kembali dalam bicara naratif, sudah semestinya tadi mukadimah yang saya gambarkan dan juga saya kongsikan bersama dengan anda, sudah tentu kita membawa kepada pengenalan asas peranan dan juga kepentingan belia itu. Tetapi di peringkat tempatan sebenarnya kita melihat evolusi belia itu selepas bagaimana undang-undang yang telah pun diluluskan untuk menentukan had umur bagi belia sehingga 30 tahun telah membawa lanskap baru dan juga perubahan baru dari segi kita melihat dimensi kepada keperluan dan juga fungsi seseorang yang digelar sebagai kategori belia itu sendiri. Pada malam ini kita akan bercerita juga bagaimana peranan Majlis Belia Malaysia dan juga persatuan-persatuan parti-parti politik dan sebagainya bernaung di bawah kita kata kesatuan belia ini boleh diterjemahkan dan juga diberikan penelitian yang lebih mendalam tentang isu-isu untuk kita memperkasakan belia di masa hadapan. Baik, untuk itu saya amat bersahati untuk memperkenalkan dan juga bersama pada malam ini Encik Zulfikri Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam tuan, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terlambat untuk saya nak ucapkan selamat berpuasa dan insya-Allah kita akan menyambut bulan Syawal nanti. Insya-Allah. Tapi sebelum kita bergerak lebih lanjut kepada
kepada pemahaman tentang memperkasakan belia ini, Majlis Belia Malaysia, kita selalu kedengaran ya, kita kata di pendengaran setiap belia dan juga di peringkat nasional. Tetapi apakah sebenarnya fungsi Majlis Belia Malaysia ataupun MBM ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ismail dan rakan-rakan penonton sekalian. MBM kita telah ditubuhkan sejak 1948 sebagai cawangan kepada The World Assembly of Youth. Maknanya cabang kepada Pertubuhan Belia Global ditubuhkan di Malaysia. Tapi peranan itu berangsur-angsur menjadi peranan yang bersifat lokal. Selepas merdeka, kita menjadi satu platform penyatu belia pelbagai kaum dan agama. Dan seterus daripada tahun ke tahun, peranan MBM telah dipertingkatkan, telah dihak-upayakan sebagai suara rasmi belia. Sehingga tahun 2007 kita diiktiraf di Akta 668, Akta Pembangunan Belia dan Pertubuhan Belia sebagai suara rasmi belia. Jadi tugasan kita besar untuk membawa setiap suara segmen anak muda. Kalau dalam dasar Belia Malaysia, kita ada 8 kelompok. Kelompok belia yang berada di IPT, belia yang berisiko, belia yang berada belajar di luar negara. Jadi kita kena cover suara aspirasi anak muda supaya kita menjadi jambatan ya suara-suara akar umbi anak muda. Ambil contohlah Majlis Belia Felda saja kita ada 317 cawangan. Ya, yang mana suara mereka kita kena bawa. Dan kita menjadi jambatan untuk suara mereka itu dibawa sehingga ke pihak kerajaan. Sudah semestinya Tuan Fitri juga pengalaman di peringkat IPT ataupun di peringkat Institut Pengajian Tinggi juga memperlihatkan banyak evolusi ataupun perkara-perkara yang memberi impak dan juga kesan kepada kepimpinan tanah air juga bermula dengan kepimpinan belia di peringkat universiti. Banyak ataupun kronologi sejarah telah pun membuktikannya dengan sejarah kepimpinan negara juga. Jadi apakala kita bercerita, sebelum kita bercerita tentang persatuan belia secara holistik atau keseluruhan di peringkat institusi pengajian ataupun di peringkat akademik itu sendiri, adakah kebebasan untuk belia itu sebenarnya dibolehkan ataupun diberikan satu kebebasan yang membolehkan mereka untuk bergerak lebih lanjut? Ya, saya kalau kita boleh sorot pindaan AUKU banyak membuka ruang selepas pindaan, membuka ruang untuk pelajar universiti connect dengan dunia luar, especially NGO dan parti politik. Sebab sebelum ni kita lihat mahasiswa berada dalam dunia dia saja. Dia hanya berpersatuan dalam lingkungan persatuan-persatuan di dalam universiti dan dia tidak connect dengan dunia yang lebih real. Jadi apa yang kita buat di Majlis Belia Malaysia, kita cuba connectkan, kita cuba sambungkan ya realiti mahasiswa itu sehingga ke masyarakat dengan kita mendekati dan kita berkolaborasi dan bekerjasama sebagai contoh dengan MPPK, Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, yang mana mereka ni adalah sebahagian daripada pemimpin yang mana mereka memimpin di dalam kelompok sebaya mereka, tapi kita nak peluaskan pengaruh kepimpinannya itu supaya dia tally dengan realiti semasa di luar. Jadi penting untuk engagement kita, libat urus kita MBM dengan mahasiswa, kerana MBM dulu dikenali sebagai payung bukan saja pada belia, Saudara Ismail, tapi payung juga kepada mahasiswa. Kita at one point rapat dengan Persatuan Pelajar UKM, UM. Jadi kita nak kembalikan balik peranan MBM itu. Jadi kita dah mulakan libat urus kita, engagement kita dengan sebagai contoh Kesatuan Mahasiswa Indonesia Melaya. Kita juga ada involvement ataupun engagement dengan sebagai contoh Kesatuan Pelajar UNIZA dan sebagainya. Untuk kita memastikan agar kita sedar dan kita sedia maklum dengan ratusan persatuan belia, NGO belia dan juga persatuan-persatuan yang berasaskan politik belia itu juga menggambarkan kita kata subjektiviti kepada corak pemikiran belia itu sendiri. Ada yang berfikir dan juga melihat kepimpinan ini sebagai suatu perkara yang boleh diubah, ataupun ada yang melihat kita perlu teruskan apa yang sedia ada. Makanya laluan kepada corak kepimpinan belia itu banyak pandangan dan juga berbeza pandangan. Jadi adakah ini yang kita raikan dalam kita melihat tertumbuhnya persatuan belia dan tertumbuhnya persatuan belia dengan pelbagai pandangan, kritikan isu dan juga variasi dari segi fahaman mereka sendiri? Ya, sebab itu kita lihat dalam konteks pembangunan dan pergerakan belia negara. Kita lihat ada banyak segmen-segmen anak muda yang kita perlu tangani, kita perlu santuni, kita perlu dekati.
Sebab itu tidak mudah untuk kita menangani dan menyantuni semua jenis pemikiran. Kalau dalam konteks pergerakan belia ataupun pembangunan belia, kita ada dua jenis. Secara umumlah kita ada banyak segmen-segmen, tapi kita boleh bagikan dua segmen. Satu, belia yang kita so-called konservatif, yang minat kepada persatuan, minit mesyuarat, menghadiri program-program aktiviti. Tapi ada segmen yang lebih besar. Belia yang kita sebut berbasiskan minat. Mereka ni jauh lebih besar. Kalau kita di Malaysia kita ada 14.7 juta. Yang masuk persatuan belia hanya 1 juta lebih saja. Kita ada lebih 13 juta yang pemikiran mereka rencam. Jadi apa yang kita boleh buat, peranan yang kita boleh buat untuk kita at least kita merapatkan jurang. Sebab ada jurang yang besar yang belia terlibat dalam pergerakan belia ni, mereka konservatif. Konservatif tak semestinya negatif, Saudara Ismail. Dia ada positifnya dalam konteks mereka. Jadi bagaimana kita nak rapatkan golongan yang belia yang konservatif dan yang berbasiskan interest ataupun indie ni. Supaya ada satu avenue yang mereka boleh bertemu, mereka boleh duduk bersama untuk sama-sama membangunkan negara. Sifat belia itu sendiri melihatkan kepada hasilnya itu mesti pantas ataupun keputusannya itu mesti segera dan juga usahanya itu mesti digerakkan berlandaskan kepada keputusan yang akan dicapai berbanding kepada kita melihat generasi baby boomers sebelum ini yang lebih menumpukan kepada perjalanan untuk mendapatkan sesuatu hasil itu walaupun tempohnya yang panjang. Jadi adakah sikap agresif belia ini boleh menjadi sesuatu yang baik dan juga boleh menjadi bahana kepada belia itu sendiri? Inilah semangat anak muda. Kalau kita dalam konteks mahasiswa, dalam konteks belia, antara benda elemen utama ada pada mereka adalah semangat, hamasah ataupun sifat rebellious tu. Mereka suka dikaitkan dengan grup anti-establishment. Apa yang kerajaan bawa, apa yang pihak berkuasa bawa, mereka rasa kalau mereka kontra, mereka rasa hero. Tapi tak semestinya dalam konteks moden sekarang ini kita lihat bahawa tidak semestinya semua yang agresif tu efektif, efisien. Sebab dalam konteks pembangunan belia negara, kita ada banyak channel untuk kita salurkan suara-suara dalam platform-platform yang sah. Kita ambil contoh Parlimen Belia. Ia adalah satu saluran yang sah, yang proper, bersidang dalam parlimen untuk anak-anak muda ni bawa apa saja cadangan-cadangan, keluhan-keluhan mereka dalam bentuk usul yang lebih proper dan didengar langsung oleh Menteri Belia dan Sukan. Kita ambil platform yang lain, Majlis Perundingan Belia Negara dan banyak lagi platform-platform yang lain. Sebagai contoh, kita perjuangkan adalah kita mahu perwakilan anak muda, representatif anak muda di pihak berkuasa tempatan, PBT. Mereka harus diwakili. Mereka ada banyak benda yang mereka boleh tawarkan. Sebab bila kita tanya anak muda, Ismail, anda semua nak apa? Mereka kata kita nak ruang aja. Ruang itu termasuklah ruang untuk membuat keputusan bersama. Sebab kita lihat 14 juta ini, mereka ada hak yang besar untuk menentukan sama-sama polisi dan perancangan yang terkait dengan mereka. Khususnya kita sedang berhadapan dengan generasi Z ni, Saudara Ismail. Generasi Z ni yang lahir selepas 1995. Dan mereka ini ada pattern pemikiran yang mereka tersendiri dan bagaimana kita boleh tackle mereka untuk mereka masuk ke arus perdana dan diberi tempat dan ruang untuk mereka berkarya, menyumbang idea, beraktiviti dan sebagainya. Tadi disebutkan tentang komposisi bilangan belia di Malaysia juga melihatkan peningkatan dari segi bilangan dan juga jumlah belia dalam negara. Kita melihat rujukan kes di luar negara, contohnya yang mana memperlihatkan banyak negara-negara maju ataupun negara membangun, perubahan lanskap kepimpinan negara mereka ada yang ditentukan melalui fahaman politik, ada yang ditentukan melalui fahaman ekonomi. Makanya kalau negara itu gagal menggagaskan dan juga menguruskan sebuah negara dari segi ekonomi, maka akan digagalkan oleh rakyatnya sendiri. Tetapi pernahkah ataupun adakah sesuatu rujukan untuk kita melihat gerakan belia itu sendiri boleh merubah sesuatu negara itu menjadi lebih baik? Sebab itu kita lihat, sebab itu saya sebut selalu pada kawan-kawan bahawa masyarakat dia tak nampak sumbangan besar pergerakan belia itu. Sebab kita tidak tonjolkan sumbangan-sumbangan yang telah diutarakan ataupun telah disumbangkan oleh pergerakan belia semenjak 1948. Kita ambil contoh banyak. Sebagai contoh, Dasar Belia Malaysia adalah gagasan daripada Majlis Belia Malaysia sejak tahun 1960. Kenapa pentingnya dasar ni? Dasar ni penting untuk menjadi guiding document ataupun dokumen penunjuk arah
ke arah mana kita nak bawa belia kita ke depan. Ya, ada banyak lagi sumbangan-sumbangan, contohnya kita lihat penubuhan Universiti Islam Antarabangsa sebagai contoh. Digagaskan oleh pergerakan belia seperti Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, seperti Angkatan Belia Islam Malaysia. Mereka ni menggagaskan dan mencadangkan sesuatu yang substantif untuk pembangunan negara. Ada banyak lagi ya idea-idea, cadangan-cadangan yang kalau kita boleh bukukan, orang tahu betapa pentingnya peranan pergerakan belia dan betapa pentingnya kita nak anak muda berada dalam pergerakan belia untuk mereka menyumbang secara efektif dan efisien. Itu disebutkan tentang penggagasan dan juga penubuhan bagi sebuah institusi pendidikan banyak merujuk kepada belia itu, kebergantungan mereka kepada kecemerlangan pendidikan juga tidak boleh dilupakan. Itu akan kita sentuh sebentar lagi, seketika nanti semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Baik, itu tadi sedikit ucapan daripada YB Menteri Belia dan Sukan. Warga belia disebutkan itu. Sebenarnya kalau belia di jiwa itu, maka ia menggambarkan bahawasanya kita boleh hadir dengan sesuatu yang segar. Makanya belia itu boleh dikonotasikan sebagai gambaran kepada figura yang segar dan juga sedia untuk membawa pembaruan ataupun perubahan. Jadi dalam konteks ini, tadi kita menyentuh tentang bagaimana disentuh juga beberapa institusi pendidikan dibina dan juga ditubuhkan hasil daripada desakan dan juga inisiatif belia itu sendiri. Apabila kita melihat belia pada ketika ini banyak yang sudah pun berada pada satu tahap akademik yang membanggakan, apatah lagi sudah mempunyai tahap minimum akademik yang boleh dikatakan sebagai memuaskan. Jadi adakah kebergantungan kepada akademik itu menjadi penentu kepada penerusan masa hadapan dan juga perjalanan belia itu sendiri? Ya, kita lihat bahawa dalam kehidupan seorang mahasiswa ataupun belia, akademik, kualiti akademik ataupun academic qualification ni tidak semata-mata menentukan masa depan mereka. Mereka perlukan satu lagi yang disebut sebagai kemahiran insaniah. Dan kemahiran insaniah ni banyak kita tak dapat belajar kemahiran insaniah ni banyak dalam kuliah, bilik-bilik kuliah. Sebab itu Pak Nasir disebutkan bahawa pemimpin-pemimpin masyarakat ni dia tidak lahir dalam bilik-bilik kuliah berhawa dingin. Dia lahir di tengah-tengah masyarakat dan itulah platform yang kita boleh sediakan, iaitu dalam pergerakan belia. Kerana bila kita terlibat dalam pergerakan belia ni, ada ruang kepada mahasiswa belia untuk mereka memahami realiti masyarakat dan bagaimana mereka boleh diberikan ruang untuk bersuara, untuk menangani isu-isu. Sebab dalam pergerakan belia, kita, contoh MBM, kita diberikan peluang dan ruang untuk masuk dalam mesyuarat-mesyuarat penting kerajaan yang berkaitan dengan polisi. Sebagai contoh, kita terlibat dalam Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Apabila kita, kalau berdasarkan kelayakan akademik, tanpa ada pengalaman-pengalaman di tengah-tengah masyarakat, kita tidak boleh memberikan idea yang membumi. Sebab kita mungkin hanya dibayangi oleh teori-teori yang bombastik, yang mengawan, kan, tapi tidak berpijak pada bumi yang nyata. Apabila mahasiswa dan belia itu dia ada kelayakan akademik dan dia ada pendedahan di akar umbi, dia akan diadun ideanya itu dan boleh menghasilkan satu solusi-solusi yang menarik untuk masyarakat. Okey, kita selalu mendengar terma yang digunakan book smart versus street smart. Jadi ini satu perkara yang mungkin kita boleh berikan penelitian lebih mendalam, kerana book smart dan juga street smart itu kedua-duanya adalah ilmu. Ilmu pengalaman dan juga ilmu di bilik darjah ataupun ilmu di tempat institusi akademik. Jadi sejauh mana kedua-dua ini boleh memberikan impak yang berbeza kepada pembentukan figura seseorang belia itu sendiri? Kita perjuangkan perlu ada kedua-dua kombinasi. Book smart dan street smart. Dia perlu kepada idea-idea yang besar. Teori-teori falsafah untuk menjadi dia punya pemandu falsafah kehidupan dia. Kalau tanpa falsafah kehidupan, dia akan jadi dry. Dia tidak ada satu visi dan visi yang besar. Sebab itu kita selalu menekankan bahawa apa yang kita nak lahirkan adalah visionary. Bukan career oriented belia, tapi dia berdasarkan mission oriented. Nak menjadikan mahasiswa atau belia yang ada mempunyai misi, dia kena banyak membaca, dia kena ada banyak gagasan-gagasan idea yang besar. Baru dia boleh membuat perubahan besar dalam masyarakat. Dan digabungkan dengan street smart tadi. Dia ada kemahiran strategik, kemahiran akar umbi yang boleh membumikan idea-idea yang besar. Sebagai contoh idea besar, pembudayaan budaya ilmu. Kalau kita sekadar berteori pentingnya budaya ilmu, tapi kita tak faham bagaimana kita nak membumikan
pembudayaan ilmu tu ke masyarakat yang tak suka membaca pun. Sebab kalau ikut statistik di Malaysia ni, Saudara Ismail, masyarakat Malaysia membaca, kalau ikut kajian Pustakaan Negara Malaysia, 14 buku saja setahun. Sedangkan nak jadi negara maju, 40 buku setahun. Jadi ideanya ada untuk membudayakan budaya ilmu. Bagaimana kita nak terapkan budaya ilmu tu di belia-belia di kampung kalau kita tidak ada kemahiran yang boleh kita bumikan idea-idea besar ni kepada dalam masyarakat. Dalam kita merujuk dan juga melihat kepada budaya membaca itu, apakah trend sekarang ini penolakan minda dan juga pemikiran belia itu kepada sesuatu perkara yang bersifat akademik ataupun bersifat kita kata terbitan semata-mata, kerana kita melihat sekarang ini banyak media-media yang boleh digunakan untuk menyampaikan idea, untuk memperdebatkan idea dan juga untuk memberikan analisis terperinci kepada idea. Maka mereka sudah lagi tidak percaya kepada beberapa perkara yang diterbitkan dan seolah-olah seperti membaca hanya satu hala sahaja. Jadi adakah ini salah satu daripada gagasan dan juga percambahan idea yang baru bagi golongan belia? Ya, kita lihat kalau saya boleh kaitkan di situ adalah kita berhadapan dengan cabaran media sosial. Di mana kebanyakannya generasi muda kita ni terlalu dependent dengan sumber-sumber bahan bacaan yang berada dalam media sosial. Sebab itu timbulnya isu berita palsu. Sebab mereka tidak didedahkan dengan asas-asas keilmuan yang asas tersebut. Maknanya sumber ilmu tu daripada mana sepatutnya. Ya, sebab itu kita lihat, saya membaca satu buku yang bertajuk Kenapa Kita Perlu Meninggalkan Media Sosial. Khususnya di kalangan generasi muda ni. Sebab kita menganggap seolah-olah media sosial itulah sumber ilmu yang utama. Dalam masa sama kita melupakan sumber ilmu yang utama tersebut. Menyebabkan setengah generasi muda kita ini dia terlalu depend on sumber-sumber ilmu yang ada dalam media sosial. Akhirnya dia menatijahkan satu pemikiran, satu end product yang salah sebab dia tidak asasnya dia tak faham kat mana sumber ilmu tu dia perolehi. Sebab dia terpengaruh banyak dengan media sosial tersebut. Okey, itu kita bercerita tentang bagaimana belia itu memastikan kesahihan kepada sumber dan juga pendapatan ilmu itu sendiri diberikan penumpuan yang lebih mendalam. Cuma kalau kita melihat kembali kepada dasar-dasar yang digagaskan oleh kerajaan sebelum ini, undang-undang yang telah pun diputuskan khususnya kepada bagaimana had umur mengundi telah pun diturunkan dan juga had umur konotasi belia itu juga telah pun diturunkan di bawah 30 tahun. Jadi ini membawa gambaran bahawasanya kerajaan sudah pun bersedia memberikan satu kata putus kepada belia untuk menentukan corak dan juga lanskap kepimpinan negara. Jadi adakah sebenarnya dalam memberikan peluang belia yang sudah bersedia? Ya, sekali lagi jawapannya ada dua, Saudara Ismail. Kita lihat apabila kerajaan menurunkan had umur mengundi 18, memang MBM kita sambut sebab semenjak 1960, sejak zaman Tunku Abdullah sebagai Presiden MBM, saya membaca sejarah, telah memperjuangkan untuk menurunkan had umur mengundi itu kepada 18 tahun. Kita tahu ada sekelompok anak muda yang sudah ready pun, dan sudah matang pada umur 18 untuk menentukan siapa yang mereka nak pimpin mereka. Tapi ada sekelompok besar juga kita kena ingat bahawa generasi Z ni kita sedang menangani kelompongan anak muda yang antara umur 18 hingga 20 ni. Mereka kita perlu beri perhatian khusus. So dalam konteks mengundi umur 18 ni, memang hasrat kerajaan adalah untuk kita mematangkan segera anak muda kita ni. Tapi kita tak boleh berhenti setakat itu. Kita kena bimbing. Sebab itu antara inisiatif yang kita buat adalah melubuhkan sekolah politik. Kita juga mencadangkan ada rundingan dengan Jadi Petua Dewan Rakyat beberapa bulan yang lepas untuk kita bawa model parlimen ke sekolah-sekolah. Supaya kita ada support sistem kepada penurunan umur undi 18. Kalau kita sekadar turun tapi kita tak ada usaha untuk mendidik mereka, dan yang paling penting memberikan maklumat yang secukupnya untuk mereka memilih. Kalau mereka ada maklumat secukupnya, faham, baru mereka boleh memilih pemimpin yang betul. Itu cabaran kita. Tapi kan bercerita tentang politik itu sendiri, politik itu sebenarnya tidak boleh disekolahkan ataupun tidak ada sekolah yang khusus tentang politik. Dan politik itu banyak berbeza mengikut landscape, mengikut kepimpinan dan juga mengikut perubahan tujuan dan juga ahli tuju bagi setiap pemimpin itu sendiri. Jadi adakah sebenarnya belia kita ini sudah boleh didedahkan kepada situasi politik semasa, dan apakah antara impaknya kalau pendedahan itu diberikan di peringkat konotasi golongan belia itu sendiri? Ya, pengalaman saya berada di sekolah menengah agama Sikh beberapa bulan yang lepas. Saya cuba berdiskusi dengan anak-anak muda sebab
Bila kita jadi pemimpin di atas ni, kita kena banyak interaksi dengan bawah. Sebab baru kita dapat arus di bawah tu macam mana. Dan saya lihat mereka dah bersedia bila kita bincang pasal politik. Cumanya saya lihat cabarannya kita kena dedahkan dia lebih banyak maklumat. Sebab mungkin dia dapat satu sisi saja perspektif sehingga dia membuat keputusan untuk memilih parti ini. Jadi itu cabaran kita. Maknanya kita kena turun ke bawah, dan saya nak sebutkan bahawa setting yang terbaik untuk kita ajar mereka tentang demokrasi bukannya di bilik-bilik kuliah. Sebab itu peranan Persatuan Belia. Sebab Persatuan Belia ini sinonim dengan setting dia informal. Sebab itu kita selalu bincang tentang sekolah, universiti sebagai formal setting. Dia sebagai informal education. Pergerakan Belia ni ada satu tanggungjawab yang besar. Dia support kepada formal education tadi. Dia menawarkan satu setting yang very informal. Sebab itu pemimpin Belia dia kena cakna, dia kena knowledgeable untuk dia didik anak-anak buah dia ni. Sebab itu peluang ni saya nak seru pada pemimpin Belia yang mendengar rancangan ni supaya mereka ada tanggungjawab yang besar untuk didik adik-adik mereka ni yang Gen Z ni. Yang lahir selepas 1985 dan mereka ada karakter dan pemikiran tersendiri. So bagaimana kita nak faham mereka satu dan kita nak menyampaikan pendidikan literasi demokrasi politik dalam keadaan yang setting yang mereka boleh terima. Yang informal, yang mereka ni tak boleh nak fokus sebab mereka ni terkenal dengan hyper connected junkies and digital native yang mereka ni hidup dengan Tumblr, Facebook mereka tak guna dah. So orang muda ni Tumblr, Snapchat, Twitter sebab ringkas, apa lagi, Instagram. Betul. Itu pun ilmu kena faham. Kalau senior tak faham senario di bawah, saya difahamkan ada perbahasan di Dewan Rakyat baru, Dewan Negara baru ni, ada ahli Dewan Negara tak tahu pun Tumblr itu apa. Maknanya itu teknologi terkini anak muda kita di bawah. Mereka menggunakan Tumblr untuk berkomunikasi, mereka menggunakan Twitter. Bagaimana kita boleh manfaatkan medium ini untuk kita juga didik mereka tentang ilmu demokrasi, ilmu memilih pemimpin dan sebagainya. Dalam hal itu, siapa yang perlu mengikut corak siapa? Adakah yang senior ini perlu mengikut kepada hala tuju ataupun cara komunikasi golongan belia, ataupun golongan belia sebenarnya perlu memahami cara komunikasi golongan yang di atas? Di sini dia simbiosis. Kadang-kadang kita silap, Sir Ismail. Kita kata, orang tua kena dengar cakap orang muda. Bagi saya salah. Bagi saya dia simbiosis. Orang senior, Sir Ismail, warga dewasa. Senior ni, dewasa ni, dia kena faham. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda bahawa maknanya bukanlah maknanya dalam hadis itu mafhumnya adalah orang tua kena menyayangi yang muda kena menghormati yang tua. Di situ dia ada simbiosis. Orang dewasa dia kena faham, kasihi orang muda, dan orang muda kena faham dan menghormati dan belajar daripada orang tua. Dalam konteks ini, kalau boleh saya perkenalkan, adalah dalam konteks orang dewasa nak faham orang muda adalah dengan reverse mentoring. Yang mana, yes, orang tua dia knowledgeable, dia ada hikmah, itu orang muda kena belajar. Tapi orang dewasa dia kena belajar secara reverse mentoring sebab orang muda dia pakar di dunia generasi dia. Jadi bila ada simbiosis tu, insya-Allah kita boleh bina negara kombinasi senior dan junior dengan lebih baik. Selagi mana rantaian simbiosis itu tidak terhenti ataupun tidak terputus, maka satu rantaian dan kitaran yang baik akan dapat kita saksikan juga ya. Sebenarnya selepas ini dalam Bicara Naratif kita akan membincangkan sekali lagi untuk kita memberi penjelasan lebih mendalam tentang masa depan belia dalam negara kita. Baik, kita bertemu kembali dalam Bicara Naratif untuk kita menghubung kaitkan dengan topik kita pada malam ini, masa depan kita khususnya kepada belia. Melihatkan, saya pernah terbaca seorang penulis pernah mengatakan apabila kita melihat perubahan kepada dunia itu apabila berlakunya liberalisasi ataupun kebebasan dari segi pelbagai sektor dan juga pelbagai bidang yang boleh kita tamsilkan untuk liberalisasi itu. Dalam kita melihat kepada perubahan budaya, liberalisasi banyak merubah budaya dan juga norma sesuatu kaum ataupun masyarakat di sebuah negara. Dan kita melihat juga liberalisasi dalam tujuan komunikasi dan juga subculture bagi belia itu sendiri sudah mula berubah. Tidak seperti sebelum ini yang kita melihat ada sedikit kita kata limitasi kepada cara berkomunikasi, cara untuk menyampaikan maklumat dan cara untuk bergaul sesama sendiri. Jadi adakah
konotasi liberalisasi bagi pemikiran belia dan cara mereka menyampaikan tamsilan gerak kerja dan juga tubuh badan mereka itu juga memberi satu perubahan kepada perubahan landscape masa depan belia itu sendiri. Ya, kalau kita lihat dalam dunia ni kita ada lebih kurang 1.8 bilion. Satu aset yang besar bukan saja kepada global, juga kepada negara Commonwealth, negara OIC dan juga tak terkecuali Malaysia. Dan kita lihat rata-rata pemikiran anak muda ni bila berlakunya liberalisasi, globalisasi, pemikiran dan culture mereka hampir sama. Ya, mereka mahukan sebagai contoh mereka mahukan tempat untuk mereka berkarya, platform ataupun ruang untuk mereka menyampaikan pandangan mereka. Ini hampir common di semua tempat. Sebab itu Secretariat Commonwealth telah mengasaskan satu dokumen yang disebut sebagai Mainstreaming the Youth. Maknanya mengarus perdanakan belia itu. Maknanya di mana saja perancangan-perancangan kerajaan yang berkaitan dengan polisi, perancangan negara harus melibatkan anak muda sebagai perancang bersama. Mereka ni harus diberikan tempat. Sebab itulah peluang-peluang mereka untuk membuat perubahan dengan idea-idea yang mereka ada. Saya suka duduk di bawah-bawah. Kadang saya minum kopi dengan persatuan-persatuan belia, even dengan budak rakan-rakan belia kita dalam industri kreatif. Saya suka dengar idea mereka. Mereka ada banyak idea dan mereka kata, bang, kami tak ada platform aja bang untuk kita bawa idea-idea ni ke atas. Itu isu dia. Kita anak muda ni dia nak platform. Dia ada idea yang banyak. Dan jangan kita anggap budak muda ni dia remeh, dia ada sebenarnya pemikiran yang baik. Mereka membaca, mereka very articulative. Mereka ada pelbagai idea dia yang inovatif, yang boleh merubah masyarakat, even tanpa dana kerajaan pun. Even tanpa bantuan daripada kerajaan pun. Tapi mereka creative enough untuk idea-idea mereka itu dibawa ke atas. Cuma mereka tak ada platform aja untuk diberikan ruang yang lebih luas untuk mereka berpencak dan berkarya. Sebab itu tema partisipasi, tema platform, ruang ni penting untuk kita ketengahkan pada masa-masa mendatang untuk bagi ruang pada mereka. Di sebalik kekurangan platform itu, satu perkara yang menjadi keutamaan adalah kekurangan pengalaman. Kerana tanpa pengalaman, ia tidak akan menjadi guru yang paling berharga buat seseorang dan juga pembentukan insaninya sendiri. Kalau kita melihat konotasi belia hari ini adalah pemimpin hari ini dan juga pemimpin masa depan, adakah boleh kita gambarkan atau boleh realisasikan melalui kekurangan pengalaman yang kita ada pada para belia? Nah, inilah kritikan anak muda kepada golongan dewasa. Kan, kalau kita tengok konteks pekerjaan, majikan nak ambil yang berpengalaman. Mereka kata sampai bila nak ada pengalaman kalau mereka tidak diberikan pendedahan, betul tak? Sorry Ismail. Jadi di situ kita kena kalau dalam ilmu pembangunan belia, kita percaya pada kerja belia profesional, di mana golongan dewasa ni mempunyai peranan yang signifikan untuk membimbing. Dalam konteks ini kita perlukan jurulatih, kita perlukan pekerja belia profesional yang membimbing mereka, yang mendedahkan mereka, yang menunjukkan di sini ada ruang-ruang, di sini ada peluang-peluang, di sini ada cara untuk meningkatkan kapasiti mereka supaya mereka matang cepat. Masalah utama kematangan ni, kita tak boleh nak kata anak muda ni tak matang. Itu adalah satu statement yang salah. Sepatutnya anak muda yang tak matang inilah kita bimbing. Kita bagikan mereka hikmah, kita berikan mereka bimbingan yang sewajarnya. Ya, sebagai contoh, kalau kita kenal seorang budak yang ada talent tu, mereka tidak akan menjadi hebat kalau tidak ada bimbingan dan pendedahan. Roger Federer, kalau kita baca Reader Digest, saya baca artikel dalam Reader Digest, Roger Federer dia tidak akan jadi hebat kerana bakat dia semata-mata. Tetapi ada dua lagi elemen latihan dan bimbingan daripada jurulatih. Jurulatih itulah orang yang dewasa, yang melatih dia, yang menegur dia, yang mempercepat proses kematangan itu. Jadi di situ adalah peranan orang dewasa untuk beri kepercayaan. Dan kita kena elakkan pergaduhan di antara dua generasi ni. Biasanya orang muda kata, alah orang tua ni lambat nak turun. Orang tua pula kata, menyalahkan orang muda, korang ni tu gapa-gapa nak take over kita. Dia tak harmoni. Di situ lagi kita kena bincang. Kita kena tangani isu jurang. Di antara negara nak membangun, dia perlu tangani jurang antara yang tua dan yang muda. Ya, saya membaca buku The Gen Z Effect. Orang dewasa pun boleh jadi Gen Z kalau dia berfahaman seperti Gen Z. Bermaksud di situ orang dewasa dia kena faham.
Bagaimana cara orang muda bekerja, dan orang muda kena faham cara orang dewasa bekerja, barulah mereka boleh membentuk satu kesefahaman di mana-mana saja, termasuk ruang pembuatan dasar dan polisi untuk membangunkan negara. Okey, sudah tentu kita bukan saja bercerita tentang perbezaan antara golongan dewasa dan juga golongan belia, tetapi sifat lahiriah dan juga zahiriah bagi seorang manusia itu apabila berada di satu kedudukan itu amat sukar untuk menyerahkan kedudukannya itu sekiranya calon yang dikatakan layak itu tidak menyamai prestasi ataupun tidak boleh menandinginya. Walau dalam apa jua bidang pun, baik kepimpinan, pekerjaan ataupun dalam sebarang bentuk pertandingan. Jadi dalam hal ini, bagaimana kita nak memberikan kata putus ataupun kita kata penentuan kepada golongan muda ini perlu untuk bersaing secara adil di liga yang sama dengan golongan dewasa untuk memberikan konotasi mereka layak untuk mengambil alih kepimpinan itu. Sebab itu bila kita meminta-minta, kita bukan sekadar meminta-minta anak muda harus ditempatkan di JLC sebagai contoh, di pihak berkuasa tempatan sebagai contoh, di parlimen. Kita sekarang ni hanya ada 29 ahli parlimen muda. Sepatutnya kalau ikut proportion, kita ada lebih kurang 14 juta, patutnya kita ada 90 ahli parlimen muda di parlimen. Di situ kita nak sebutkan bahawa pentingnya anak muda ni diberikan bukan saja meminta-minta mereka ni sebab mereka muda. Mereka muda dan mereka ada kelayakan untuk duduk di sesuatu tempat. Itu kita harus tekankan. Bukan hanya pandai meminta, oh berilah kuota pada orang muda. Tak. Orang muda yang berkualiti dan berkredibiliti. Dan di situ juga untuk memberikan ruang pada generasi muda ni, golongan dewasa harus memberikan ruang kepada mereka. Okey. Ya, maknanya laluan. Kalau layak semata-mata tetapi tidak setanding, di manakah kita kata keputusannya? Dia tidak akan sampai tahap setanding, sudah tentu. Cuma ada jiwa besar daripada golongan dewasa untuk memberikan laluan dan peluang kepada yang lebih muda untuk mereka merasai peluang untuk berada dalam parlimen sebagai contoh. Mungkin ada cadangan untuk menghadkan ahli parlimen sehingga 3 penggal sebagai contoh. Ya, supaya yang muda di bawah ini mereka pun ada peluang untuk masuk ke dalam parlimen, menjadi ahli legislatif, menjadi senator di Dewan Negara. Ya, saya bincang dengan Senator Yusmadi. Beliau merupakan pengurusi Caucus Reformasi Dewan Negara. Antara agenda beliau sebut pada saya adalah untuk memperbanyakkan lagi wakil-wakil belia dalam Dewan Negara, supaya Dewan Negara itu diremajakan. Dalam sesama kita perlukan golongan yang dewasa ni, bukan kita tak perlukan. Dia perlu sekali lagi kombinasi antara muda dan dewasa untuk menghasilkan satu keputusan-keputusan polisi yang seimbang dan berkesan. Bercerita tentang kombinasi itu, mungkin kita ada melihat dan juga mendengar kisah-kisah para sahabat dahulu kala berceritakan tentang tidak salah sekiranya seseorang belia ataupun pemuda itu dipilih sebagai pemimpin sekiranya ilmunya itu lebih luas ataupun skill dan juga kemahiran itu lebih baik berbanding orang-orang dewasa yang seangkatan dengannya. Jadi adakah ini boleh kita terjemahkan dalam situasi kepimpinan dan juga lanskap kepimpinan kita sekarang? Ya, kalau kita rujuk sirah Nabi SAW, kita pernah mendengar hadis wahalafani syabab wa khalafani syuyukh. Nabi SAW didokong oleh anak muda dan ditentang oleh golongan dewasa. Dan kalau kita sorot sejarah Nabi SAW, hampir kebanyakan misi-misi, tugasan-tugasan penting digalas oleh anak muda. Sebagai contoh, Saidina Ali, Maqil bin Sinan al-Ashja'i diberikan peranan memegang panji-panji perang ketika Fathu Mekah. Bayangkan, orang yang memegang panji-panji ini adalah biasanya individu yang penting dalam sesebuah kontingen. Kalau kontingen sukan Saudara Ismail, orang yang pegang panji-panji itu, bendera Malaysia itu adalah orang yang penting. Dan peranan yang penting tu Nabi SAW berikan kepada anak muda yang bernama Saidina Ali dan Maqil bin Sinan al-Ashja'i. Maknanya Nabi SAW beri kepercayaan anak muda menggalas tugas yang berisiko, tugas yang penting dan tugas yang ada misi. Jadi tak betul kalau kita tak percaya kepada anak muda. Kepercayaan, peluang dan juga keyakinan itu penting. Sekiranya diberikan, insya-Allah boleh menjadikan satu tamsilan dan juga gambaran lebih baik buat anak muda. Apakala tema yang digunakan untuk sambutan Hari Belia Negara ini adalah bercerita tentang dekad. Dekad kita ataupun dekad masa depan itu sesuatu perkara yang lebih penting. Dekad itu membawa satu konotasi jeda masa yang cukup panjang sebenarnya dan banyak perkara yang boleh berlaku dalam tempoh sedekad. Jadi bagaimana untuk kita memanfaatkan tempoh masa dan juga ruang masa itu
untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Apabila tamatnya tempoh sedekad itu, dekad yang seterusnya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik buat belia dan juga negara. Ya, 1 dekad 10 tahun. Sebab itu Kementerian Belia memilih dekad kita, dekad anda, memberikan konotasi bahawa 10 tahun ni adalah masa untuk anak muda mencorak masa depan mereka, kerana mereka akan menempuh kemakmuran bersama tu, wawasan kemakmuran bersama 2030. Mereka ada 10 tahun untuk diberikan peluang, peranan, untuk diberikan isu-isu mereka ditangani, dan mereka diberikan peranan penting untuk menjayakan wawasan kemakmuran bersama ni. Jadi ada 10 tahun je Surya Ismail. So bagaimana kita harus meletakkan strategi untuk memberikan peranan yang signifikan kepada anak muda di dalam platform-platform penting dalam negara. Jadi itu cabaran besar kita, dan kita harus berikan ruang yang lebih banyak kepada anak muda untuk mereka mengutarakan idea mereka dan juga sama-sama membangunkan negara. Okey, kita bukan tidak ada bakat-bakat anak-anak muda yang cemerlang yang ditunjukkan di peringkat antarabangsa maupun di peringkat tempatan. Tetapi apabila kita sudah mula meninggalkan isu tentang kepimpinan, kita bawa pula isu lebih luas tentang isu-isu untuk membawa anak muda ini menerajui negara di peringkat antarabangsa. Sains, teknologi, ekonomi dan juga pelaksanaan kita kata inovasi yang lebih jelas yang dipelopori oleh anak muda. Jadi adakah dalam tempoh kita melihat dokongan kepada sedekad ini, kita melihat perubahan yang nyata dari segi keazaman anak muda itu untuk memperlihatkan kecemerlangan bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi juga di peringkat antarabangsa. Itulah tugasan utama kita, Kementerian Belia dan Majlis Belia sebagai pemegang taruh terbesar pembangunan belia. Kita harus congkil bakat-bakat hero-hero tempatan ni. Sebab itulah filosofi kepada dasar Belia Malaysia adalah untuk menyelahkan potensi anak muda. Jadi tugasan kita cari hero-hero lokal ni yang saya suka pergi mana-mana pun saya tengok kalau ada budak tu ada potensi, pandai bercakap, pandai mengurus, kita akan train dia. Kita akan bagi ruang kepada mereka. Bukan kita anggap dia sebagai threat. Kan? Sifat sebagai NGO, kita anggap anak muda ni sebagai aset. Bukannya threat yang boleh mengganggu kita punya jawatan. Tidak. Sepatutnya kita anggap dia sebagai adik kita yang kita kena gilap. Dan di situ saya sebutkan bahawa penting untuk sudah sampai masanya untuk kita hasilkan Greta Thunberg versi Malaysia. Yang umur 17, 20 tahun dah bercakap di pentas-pentas global ni. Itu akan mempercepatkan proses kematangan. Itu sebab strategi MBM kita nak dedahkan lepas ini anak muda untuk kita hantar ke Majlis Belia Commonwealth. Kita pernah menghasilkan seorang Presiden Majlis Commonwealth daripada Malaysia. Saudara Kishba Ambigapati. Kita nak lagi anak muda kita secara strategik, kita bincang dengan Kementerian Belia bagaimana kita ada grand design untuk congkil bakat-bakat ni. 5 tahun akan datang dia ada kat mana? 10 tahun akan datang kita nak dedahkan dia ke mana? Kalau boleh kita nak dedahkan dia juga. Dulu kita ada satu program di New York dengan PBB, internship selama sebulan. Belia berpeluang duduk di sana, belajar macam mana negara-negara di seluruh dunia ni berpolitik dan melobi. Itu pendedahan yang luar biasa bagi saya sebab dia tengok betapa besarnya perspektif dunia ni daripada dia hanya melihat pergaduhan-pergaduhan kecil dalam negara yang mereka ni hanya berfikir tentang soal lokal sahaja. Yes, penting lokal, tapi mereka ada minda global yang kita nak persiapkan. 10 tahun ini kita nak pastikan Malaysia menjadi satu middle power. Negara kecil tapi kita memimpin dunia dengan kualiti-kualiti anak muda yang sekarang ni yang kita sedang asah, didik untuk mereka jadi pemimpin global. Sekarang ni mereka akan pemimpin rakan sebaya, pemimpin di peringkat mereka, tapi kita kena ada satu aim yang tinggi untuk lahirkan 5-10 pemimpin global. Okey. Bercakap tentang pemimpin global, asas kepada pemikiran itu juga dan juga akar umbinya itu perlu lebih kognitif dan juga perlu lebih analytical. Contohnya kalau kita melihat di luar negara, walaupun dibincangkan tentang isu hiburan, tapi perubahan pop culture, kita kata budaya pop itu sudah boleh diterjemahkan sebagai satu perkara yang besar yang boleh merubah dunia. Isu-isu alam sekitar boleh diterjemahkan menjadi isu yang boleh merubah dunia. Dan juga isu-isu pendidikan, ekonomi, sains dan teknologi juga menjadi asas kepada suara yang dibawa oleh belia sendiri. Bagaimana kita nak mendidik corak pemikiran belia di peringkat tempatan untuk melihat sesuatu isu dan perkara itu bukan saja di atas surface ataupun di atas aras atasnya saja, tetapi melihatkan kepada kesan dan juga impak kepada isu yang dibincangkan. Ya, itu antara yang saya selalu fikir dengan kawan-kawan bahawa kita kena ada lengkapkan mereka dengan kemahiran big picture thinking. Kemahiran berfikir aras yang luas, melihat dunia ni bukan perspektif Malaysia saja.
Baik. Tapi mereka kena membaca luas, mereka kena berfikir luas, mereka kena melihat dari perspektif yang lebih global. Ya, sebab itu kita kena didik anak-anak muda kita berfikiran besar dah. Kita kena fikir macam mana Korea, sebagai contoh yang Saudara Ismail sebutkan tadi, boleh menguasai dunia dengan kebudayaan. Sedangkan kebudayaan itu dikuasai oleh anak muda sekarang ni. Betul. Bagaimana budaya-budaya belia Malaysia yang kita ada dengan tradisi dan warisan ni, kita boleh jadikan satu kuasa diplomasi lunak, soft diplomasi untuk tawan dunia. Kita kena start dah fikir benda-benda macam ni. Bukan benda-benda remeh yang kita bincang tentang soal, yalah, benda-benda remeh dalam persatuan belia dengan budak-budak muda. Betul. Patutnya kita dah selangkah ke depan berfikir, maka bagaimana nak jadikan Malaysia ni hub kuasa besar budaya global. Seperti K-pop yang menawan dunia. BTS saja menyumbang kepada 7 bilion GDP Korea. Kan? Adakah kita kekurangan warisan-warisan yang hebat untuk belia kita ketengahkan dan berfikir sejauh itu? Menawan dunia ini dengan Instagram dan Facebook sahaja pun boleh menawan dunia. Ya. Apatah lagi dengan beberapa medium dan juga instrumen lain. Ya. Baik, Tuan Zulkifli, untuk kesimpulan secara ringkas, mungkin ucapan bersempena dengan Hari Belia Negara dan juga bagi mewakili Majlis Belia Malaysia juga, apakah harapan dalam kita melihat konotasi kepada Hari Belia ini diterjemahkan kepada satu pemahaman yang lebih jelas kepada para belia di luar sana? Ya, bertepatan dengan tema dekad ini, dekad anda. Bersesuaian dengan tema itu, kita ingin melihat peranan belia Malaysia diperkasakan. Sebab mereka ada banyak benda yang mereka boleh tawarkan untuk sama-sama membangunkan negara. Jadi kita kena pastikan bahawa kualiti partisipasi anak muda itu dipertingkatkan dengan mereka diberikan ruang yang lebih luas dalam ruang pembuatan dasar, sama ada di peringkat kerajaan, JLC, pihak berkuasa tempatan dan lain-lain. Baik, satu perkongsian cukup baik juga. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Zulkifli Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia. Sememangnya kesimpulan juga konotasi itu satu penghargaan bagi kami juga warga belia untuk melihat kepada suara anak-anak muda ini diterjemahkan dan juga dibawa kepada peringkat yang lebih tinggi. Pesanan untuk para belia juga bersempena dengan Hari Belia Negara, jangan takut untuk memimpin, jangan takut untuk mencuba dan juga jangan takut untuk mengambil risiko. Kerana kita melihat contoh Muhammad Al-Fatih, waris Raja Murad, seawal usianya belasan tahun sudah pun mula menawan kota Konstantinopel dengan mengetuai angkatan tentera. Jadi apatah lagi kalau kita belia dengan semangat, keazaman dan juga kejituan, kita boleh bersama-sama untuk menguasai dunia, bukan sahaja di peringkat tempatan tapi juga di peringkat antarabangsa. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif dan juga teruskan siaran anda bersama kami di RTM. Assalamualaikum dan juga selamat malam.